TV KPM. Saya ingin menggunakan kad segi empat sama untuk hasilkan bentuk segi empat tepat. Okey. 1, 2, 3. Mana saya nak letak ni? Atas ke bawah? Bawah. Hai Chris, buat apa tu? Hai cikgu. Chris tengah buat aktiviti cikgu. Saya ingin menggunakan segi empat sama ni nak hasilkan bentuk segi empat tepat. Tapi tak tahu macam mana dah cikgu. Atas ke bawah ni? Okey, itu yang merunsingkan Chris daripada tadi. Ya. Okey, tak apa Chris. Hari ini Chris sangat bertuah kerana cikgu akan membantu Chris. Tapi kena masuk kelas cikgu dulu. Okey, jom Boleh? cikgu. Jom. Salam sejahtera semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya, Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini saya bersama dengan Cikgu Saiful untuk mata pelajaran matematik. Dan juga jurubahasa untuk episod kali ini ialah Cikgu Nur Asmawati dari SMK Sultan Abdul Samad Klang. Apa khabar Cikgu? Baiklah Cikgu Saiful, apa khabar Cikgu? Sangat sihat dan saya sangat bersedia untuk hari ini. Saya pun sangat bersedia, sangat semangat. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya cikgu. Hari ini, kita akan belajar apa cikgu? Okay, terima kasih Chris. Hari ini kita akan belajar subjek matematik. Tetapi sebelum itu, apa masalah Chris tadi itu? Apa kata kalau kita selesaikan sekarang juga? Okey, jom cikgu. Okey, Chris hendak membuat satu bentuk segi empat tepat menggunakan segi empat sama. Betul. Betul. Jadi di mana Chris nak letak warna hitam itu? Sini boleh cikgu? Tepat sekali. Dengan meletakkan segi empat sama berwarna hitam di bahagian bawah tadi, telah terbentuk satu segi empat tepat sebenarnya. Okey, tanya Chris. Terima kasih cikgu. Yes, hari ini kita akan belajar tentang topik yang berkaitan dengan apa yang Chris cuba buat tadi. Apa topiknya cikgu? Okey, jom bersedia sekarang. Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okay, terima kasih Chris. Okey Chris, hari ini kita akan belajar satu topik yang bertajuk luas. Okey. Bagi matematik pendidikan khas KSSM, pendidikan khas tingkatan 4 dengan tajuk luas. Sebelum itu, cikgu nak pastikan murid-murid di rumah bersedia dengan peralatan yang disediakan di sini. Yang pertama, buku teks. Chris, ada buku teks? Ada cikgu. Okey, bagus. Tahniah Chris. Yang kedua, buku nota untuk kita mengulang kaji. Okey. Apa-apa catatan yang perlu dicatat di dalam buku nota. Seterusnya, alat tulis. Okey, ada. Dan kepada murid berkeperluan pendidikan khas, pendengaran, pastikan anda ada alat pendengaran berfungsi dengan baik. Okey, semua dah sedia? Kita teruskan. Okey. Okey. Standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1.2 menentukan luas. Apakah itu luas? Saya akan terangkan kepada Chris sebentar nanti dan murid-murid di rumah juga. Okay, standard pembelajaran kita 1.2.1 menentukan luas bentuk segi empat sama dan segi empat tepat dengan menggunakan kertas grid dan rumus. Apa itu kertas grid dan apa itu rumus? Itu fokus pembelajaran kita pada hari ini, Chris. Okey, faham. Okey, bersedia? Sedia cikgu. Okey, jom. Apakah yang dimasukkan dengan luas? Luas ialah ukuran ruang sesuatu permukaan atau kawasan tertutup. Jadi kalau kawasan itu terbuka, agak sukar untuk kita mencari luas. Boleh, tetapi agak sukar, berlainan. Okay? Unit ukuran luas ialah unit persegi. Persegi ni maksudnya ada dua kecil di atas. Okay? Berbeza dengan kuasa 2 dan persegi. Walaupun unitnya 2 di atas. Okay? Kita tengok yang pertama, contoh yang pertama. Luas satu petak segi empat sama yang panjang sisinya 1 unit ialah 1 unit persegi dan ditulis sebagai 1 unit persegi. Ada 2 di situ. 1 unit persegi. Okey, jadi kena ingat untuk mencari luas menggunakan unit persegi. Okey, contoh yang kedua.
luas segi empat sama yang bersisi 1 cm. Sekarang kita bagi dia unit. 1 cm. Bersamaan dengan 1 cm persegi. Okey, disebut sebagai 1 cm persegi. Jadi luas ini boleh dikira juga menggunakan meter. 1 meter persegi. 1 kilometer persegi. Jadi jangan lupa untuk letak 2. Okey, sebagai persegi. Cikgu, Chris ada satu soalan, cikgu. Apa tu? Apakah kepentingan kita belajar topik hari ini, cikgu? Luas. Okey, apakah kepentingan untuk belajar topik luas ni? Ya, sebenarnya Chris sangat penting. Okey, dalam kehidupan seharian kita sering kaitkan dengan perkara-perkara yang melibatkan luas. Sebagai contoh, kita nak tahu luas sebuah kelas bagi menempatkan bilangan murid. Jadi amat penting untuk kita tahu luas sebuah kelas itu. Seterusnya, apabila kita nak bermain bola sepak di padang. Contohnya, berapakah luas ataupun jarak yang perlu kita ambil untuk berlari. Jadi kita kena tahu berapa luas padang itu. Itu antara kepentingan dalam topik luas ini nanti. Banyak yang kita akan pelajari dalam topik ini sebenarnya, Chris. Baiklah, cikgu. Tapi sebelum itu, kita akan berehat sebentar. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot menengah atas untuk matematik luas. Hai semua, salam sejahtera. Masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan khas matematik bersama Cikgu Saiful. Dan Cikgu, hari ini topik ni apa, Cikgu? Ya, topik kita hari ini adalah luas. Luas. Baiklah, Cikgu, silakan, Cikgu. Okey, baik. Saya akan teruskan dengan standard kandungan kita yang pertama. Baiklah. Okey, menentukan luas menggunakan kertas grid. Apakah itu kertas grid? Apa itu, Cikgu? Okey, kertas grid adalah seperti yang apa berada di sebelah saya ni. Inilah contoh kertas grid. Cuba Chris tengok di atas meja. Yang ini, Cikgu. Ini adalah kertas grid yang biasa digunakan di sekolah. Ya, betul. Okey, jadi kita akan menggunakan kertas grid untuk mengukur luas pada hari ini. Okey. Jom Chris. Luas sesuatu bentuk boleh dikira dengan menggunakan kertas grid, iaitu dengan cara menjumlahkan ke semua petak segi 4 unit yang diliputi oleh bentuk itu. Okey, sebagai contoh kita tengok contoh pertama, luas rajah ialah 9 cm persegi. Kenapa 9? Sebab di dalam kertas grid yang ditunjukkan di sini ada 9 kotak. Okey, jadi 9 cm persegi atau luasnya 9 cm persegi dengan nilai 2. Okey, faham. Okey, Chris. Kita tengok dalam contoh kedua pula. Contoh kedua, ada berapakah jumlah kotak yang dimasukkan di dalam kotak luas itu, Chris? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi jumlah luas rajah ialah 6 cm persegi. Okey. Mudah kan? Mudah, Cikgu. Mudah sangat sebenarnya untuk topik berkaitan dengan kertas grid ini. Seterusnya, ada sesuatu yang cikgu nak Chris buat pada hari ini. Ada, Chris Cikgu. bersedia menentukan perimeter bagi bentuk 2 dimensi. Jika Chris lihat pada rajah sini, cikgu telah pun melabelkan yang berwarna hijau sebagai A, biru sebagai B, C, D dan E. Okey, kalau Chris lihat di dalam kertas yang disediakan untuk Chris latihan pada hari ini, saya nak Chris cuba menjawab berapakah jumlah luas menggunakan kertas grid itu. Okey, yang pertama bilangan petak, Cikgu. Betul. Berapakah bilangan petak yang ada? Okey, untuk A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, untuk A, Chris dapat 16, Cikgu. Okey, saya teruskan ya. Boleh? Okey, untuk B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 petak. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, 16. Oh, dia ni segi 4 tepat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Okey, akhir sekali. E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey, dah siap cikgu. Okey. Bilangan petak. Bagaimana yang sebelah pula? Isi jadual tu dan lengkapkan. Luas. Okey. Luas. Bila kita dapat 16 petak bermaksud 16 unit persegi. tahniah. Betul, Mungkin betul. Okey. Kita tengok dahulu. Okey. Untuk luas 8 unit persegi. Okey, 16 unit persegi, 15 unit persegi, 15 untuk E. Okey, cikgu dah siap cikgu. Okey, Chris telah pun melengkapkan tugasannya. Saya yakin di rumah murid-murid juga telah pun melengkapkan tugasan. Jadi apa kata kita bincang jawapan? Okey, Okey, kita jom tengok cikgu. jawapan yang disediakan. Okey, petak A 16 unit persegi. Tepat sekali. Okey, tepat. Petak Betul. B 8 unit persegi. Betul. Petak C 16 unit persegi. Petak D dan petak E adalah 15 unit persegi. Jadi jawapan Chris semua tepat? Semua betul cikgu. Okey, tahniah Chris. Okey, semua jawapan yang diberikan oleh Chris sangat tepat. Cikgu ada sesuatu hari ini. Ada apa, cikgu? Apa sahaja jawapan yang betul yang dijawab oleh Chris, cikgu akan berikan sebiji bola kerana di akhirnya nanti cikgu akan menilai berapakah markah keseluruhan ataupun prestasi Chris untuk hari ini. Okey, hari ini cikgu bagi satu bola saja dahulu. Okey, masih cikgu. Kita tengok berapakah jumlah bola yang diperoleh oleh Chris sebentar nanti. Okey. Okey Chris, boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okey, nampaknya Chris sudah pun menguasai topik berkaitan dengan mencari luas menggunakan kertas grid. Seterusnya, kita cuba latihan Okey. seterusnya. Boleh? Boleh, Okey, cikgu. tadi kita guna di atas kertas grid yang disediakan oleh cikgu dalam bentuk latihan. Sekarang kita tengok kertas grid yang digunakan menggunakan kertas grid sebenar. Okey, Okey. Chris boleh ambil. Okey, jika Ini, dilihat daripada kertas grid ini, Ya. okey, cikgu telah pun meletakkan setiap satu ini sebagai satu unit. Okey, jadi dengan menggunakan kertas grid yang ada pada Chris, cikgu nak Chris hasilkan satu bentuk segi 4 tepat di mana panjangnya adalah 5 unit dan lebarnya adalah 4 unit. Okey. Kita tengok bagaimana Chris mampu melakukan atau tidak. Cikgu kena guna pembaris ke? Boleh guna pembaris tetapi di atas kertas tu pun sendiri ada garisan. Untuk memudahkan boleh menggunakan pembaris, tiada masalah. Okey. Cikgu boleh tak ulang soalan lagi? Okey. Tadi Panjangnya 5 unit, 5 unit. lebarnya 4 unit. Okey, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4. Okey, dah siap cikgu. Okey, boleh angkat dan tunjukkan. Betul ke macam ni Okey, cikgu? saya yakin murid-murid di rumah juga dapat jawapan yang sama. Okey, 5 unit panjang dan 4 unit lebar. Jadi berapakah luas sebenar kertas grid itu? Jawapannya. Sekejap cikgu. So 5 unit 1 2 3 4 5, betul? Betul. 1 2 3 4. Okey. Nak cari luas, kita kena Kira setiap kira kotak. berapa bilangan petak dalam Betul. bentuk ni cikgu. Betul. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 cikgu. 20 petak. Jadi Luasnya 20 unit persegi. Jadi jawapan Chris adalah tepat. Tepat. Alah, satu lagi bola untuk Chris. Ye. Okey. Okey, masih cikgu. Oh, hebat. Jadi cikgu rasa cikgu nak bagi latihan lagi ni. Okey, boleh, cikgu. Tanpa menunjukkan gambar, Chris kena jawab di atas kertas grid yang seterusnya. Okey. Okey, seterusnya saya mahu Chris mengambil jumlah 3 unit panjang dan 2 unit lebar. Okey. Kita tengok bagaimana Chris menghasilkan 3 kotaknya. unit panjang, 2 unit lebar. Okey. Okey, ini bentuknya. Jadi Lebih kecil. lebih kecil tapi luas dia 1 2 3 4 5.
6 unit persegi. 6 unit Betul persegi. ke, cikgu? Betul ke? Okey, jawapannya adalah tepat sekali. Tahniah Chris. Mungkin Chris semakin hebat ni sebenarnya kan? Dan mudah untuk memahami. Satu lagi bola untuk Chris. Masih, cikgu. Wah, lama-lama bola saya tinggal sedikit ni nanti. Dah 3. Okey. Okey. Good. Boleh tak kita bagi lagi latihan? Boleh, cikgu. Bersedia? Matematik ni memang kena banyak buat latihan kan, cikgu? Dalam matematik, practice make perfect. Kita kena selalu berlatih, selalu mencuba untuk memastikan kita boleh faham dengan baik. Soalan ketiga. Okey, sekali lagi. Sekarang ni cikgu nak panjangnya 6 unit, Okey. lebarnya 4 unit. Okey. 6 unit. Nampak ke sangat fokus sebenarnya ni ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lebarnya 4 unit. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Dan jawapannya ialah... Okey, saya tunjuk kepada kawan-kawan di rumah. Betul tak? 24 unit persegi. 24 unit persegi. Tepat atau tidak? Okey, bagaimana yang di rumah? Saya yakin semuanya dapat jawapan yang sama. Jawapannya adalah tepat sekali. 24 unit persegi. 6 dan 4. Okey, jumlah keseluruhan petak itu adalah 24 unit persegi. Satu lagi bola untuk Chris. Tanya Chris. Terima kasih, cikgu. Okey. Nak lebih, cikgu? Dah lebih? Boleh tak? Nak lebih exercise? Boleh. Saya boleh bagi lagi satu. Boleh ya? Bersedia? Boleh. Betul. Okey, jadi seterusnya. Panjangnya 7 unit. Lebarnya 5 unit. 7. Panjangnya 7 unit. Lebarnya 3. 5 unit. 5. Wah, kita tengok. Okey. Cikgu cabar Chris. Oh, ini besar ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Lebarnya 5 unit. 1 unit, 2, 3, 4, 5. Baiklah. Okey, terus lukis garisan di sini. Okey, lepas tu kita akan kira beberapa bilangan petak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Okey. Kita dapat jawapan, cikgu. Okay, jawapannya ialah 35 unit persegi. Okey. Chris, yakin dengan jawapan Chris? Yakin, cikgu. Okey, 35 unit persegi. Itu yang cikgu perlukan sebenarnya. Keyakinan dalam menjawab soalan. Chris, sebenarnya dalam kehidupan ni jika kita membuat kesalahan tiada masalah. Cuma kita jangan ulang kesalahan kedua. Cikgu saja tadi. Tahniah Chris, jawapan Chris sangat tepat dan saya yakin di rumah juga jawapannya sangat tepat. 35 unit persegi. Okey. Jadi itu soalan-soalan latihan untuk mengukuhkan lagi penilaian terhadap Chris, dan cikgu yakin ini seterusnya hadiah untuk Chris. Saya ingat cikgu dah lupa ni. Okey, terima kasih. Semakin banyak dan cikgu punya bola pula semakin sedikit ni. Tak apa. Okey, tanya Chris. Cikgu, saya nak tanya, adakah cara lain untuk mengukur luas selain daripada kertas grid? Okey, selain daripada menggunakan kertas grid, kita boleh menggunakan kaedah lain juga sebenarnya. Okey, dan lebih mudah sebenarnya pun. Di dalam peperiksaan biasanya apabila kita dinilai, kita jangan menggunakan kertas grid kerana kertas grid adalah satu asas saja untuk kita mengetahui petak. Okey, kita akan mengira dan menilainya menggunakan rumus. Selepas ni saya akan ajar Chris apakah cara menggunakan rumus ni. Lebih menyeronokkan dan lebih memudahkan sebenarnya. Okey, baiklah cikgu. Boleh tak cikgu kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar dalam segmen ni, cikgu? Okey, baiklah. Jika kita lihat daripada awal tadi, kita cuba memfokuskan kepada apakah kegunaan kertas grid. Okey, kegunaan kertas grid dalam mengukur luas sangat mudah. Okay, dengan adanya kertas grid ini, biasanya di sekolah murid-murid dibekalkan dengan kertas grid ini sebenarnya untuk topik luas, sama ada dalam mata pelajaran matematik maupun sains. Okay, kertas grid ini sangat penting apabila kita dapat mengukur luas itu dengan lebih tepat lagi. Itu kepentingannya. Okey, baiklah cikgu. Kita akan berehat sebentar. Boleh tak cikgu kita rehat sebentar? Boleh. Okey, dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi bersama Cikgu Saiful untuk pendidikan khas matematik menengah atas.
Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda, dan hari ini saya ada bersama Cikgu Saiful untuk mata pelajaran pendidikan khas matematik. Topiknya luas. Baiklah Cikgu, dalam segmen ni apakah yang akan kita belajar Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Chris. Okey, tadi kita dah belajar tentang berkaitan dengan grid. Okey. Okey, sekarang kita akan fokuskan kepada satu lagi standard kandungan. Standard kandungan yang kedua, menerbitkan rumus bagi luas. Untuk memudahkan lagi apa yang kita pelajari berkaitan dengan kertas grid, kita tengok bagaimana hendak menghasilkan rumus daripada topik luas ini. Okey, kita contohnya ada. Yang pertama, gambar apa itu? Segi empat tepat. Okey, berapakah bilangan petak yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu? Ada 6 petak, bermaksud luasnya adalah 6 cm. Jadi apakah Sentimeter persegi Cikgu? sentimeter persegi. Tahniah, nampak? Chris dah nampak, faham tu. Bagus Chris. Okey. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan rumusnya? Okey, rumusnya adalah bagaimana panjang, bahagian panjang, okey, didarabkan dengan lebar. Okey, panjang tadi ada berapa petak? 1, 2, 3. 3. Okey. Dan lebarnya pula ada 2. Ada 2. Jadi bermaksud luas bagi segi empat tepat ini adalah 6 cm persegi. Jadi untuk menerbitkan rumusnya adalah panjang darab dengan lebar. Kita tengok contoh yang kedua pula. Ada berapakah bilangan petak di situ? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 petak Cikgu. 12 petak. Okey, panjangnya berapa? Panjangnya 4 petak. 4 cm. Lebarnya 3 cm Jadi Cikgu. 4 darab dengan 3 kita dapat 12. Cikgu, kalau Chris nak tulis boleh tak? Boleh. Okey. Okey, 12 petak. Maknanya luas 12 cm persegi. Persegi, betul. Okey, baiklah, untuk rumusnya panjang 1, 2, 3, 4. Okey. 4 cm Cikgu. 1, 2, 3. Lebarnya 3. Jawapannya sama, 12. Yes, 12 cm persegi. Bagus, Chris. Okey. Okey. Nampaknya contoh kedua Chris boleh buat dengan tepat. Jadi kita tak bagaimana contoh yang ketiga pula. Okey, baiklah. Cikgu tengok. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 petak. 9 petak. Luasnya 9 cm persegi. Okey, good. Okey, untuk panjang darab lebar. 1, 2, 3. Panjangnya 3. Untuk lebar 1, 2, 3 cm. Jadi luasnya 9 cm persegi. Betul ke Cikgu? Okey, tahniah Chris. Hebat sebenarnya. Okay, 9 cm persegi. Jadi nampaknya Chris sudah pun memahami topik kita pada hari ini. Jadi secara rumusannya, untuk mencari luas segi 4, panjang mesti didarabkan dengan lebar. Okey, baiklah. Okey, tahniah Chris. Seterusnya kita tengok. Sekali lagi, ini adalah contoh sekali lagi, okey? Baiklah. Contoh kita, ini adalah segi 4 tepat. Panjangnya adalah 6 cm, lebarnya adalah 4 cm. Untuk mencari rumus bagi luas, apa dia? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Kita dah ada penjawapan di situ. 6 cm bagi panjang dan 4 cm bagi lebar. Apakah luas bagi objek ini? Jawapannya ialah 24 cm persegi. Okey, tahniah Chris. Betul. 24 cm persegi. Seterusnya, kita tengok contoh kita yang seterusnya. Okey, ini adalah petak segi 4 sama. Segi 4 sama bermaksud setiap sisinya adalah sama. Okey, jadi panjangnya 5 cm, lebarnya 5 cm. Berapakah luasnya? Okey, jadi 5 cm darab dengan 5 cm. Jawapannya ialah 25 cm persegi. Persegi. Jangan lupa persegi itu. Okey, itu contoh kita yang seterusnya. Kita nampak. Ini gambar apa ni? Ada postcard. Gambar menunjukkan sekeping postcard yang terdiri daripada 2 bahagian. Bahagian pertama adalah gambar dan bahagian kedua adalah untuk tempat kita menulis. Bahagian gambar berbentuk segi 4 sama. Okey, tengok contoh ini sekadar contoh saja. Cari luas bahagian untuk menulis. Jadi ini adalah bahagian gambar yang dilukis dan ini pula bahagian gambar untuk menulis. 21 cm. Jadi untuk mendapatkan bahagian yang untuk menulis, apa kita perlu buat? 21 cm tolak 10 cm, kita dapat 11 cm saja di bahagian sini. Okey? Jadi luas bahagian untuk menulis panjangnya adalah
11 cm dan lebarnya adalah 10 cm. 10 cm. Jadi berapakah luas bahagian untuk menulis ini? Okey, jadi panjang darab lebar. So 10 cm darab dengan 11 cm. Jawapannya 110 cm persegi. Tanya Itu luasnya. Chris. Luasnya adalah 110 cm persegi bagi postcard ini. Okay, ini adalah contoh-contoh yang cikgu berikan. Sekarang apa kata kalau Chris mencuba pula? Chris dan murid-murid di rumah pun ya. Ya, murid di rumah bersedia semua? Okey. Okey, Kita sedia, akan cikgu. cuba untuk mengira objek-objek di sekeliling kita. Okey. Objek pertama apa yang Chris boleh capai? Buku teks. Cuba tengok buku teks di atas meja. Okey, Okey. semua ada buku teks. Okey, sekarang ni cikgu nak Chris kira berapakah panjang dan lebarnya. Tapi kena guna apa cikgu nak kira ni? Nak Untuk apa ukur. kita guna? Kita akan menggunakan pembaris. Ada tak pembaris? Ada cikgu. Okey. Good. Okey, cuba buat. Cikgu tengok. Baiklah, jadi panjang. Okey, Chris ukur panjang dulu ya cikgu. Boleh. Okey, panjangnya ialah 19 cm. 19 cm catatkan. catatkan. Itu penting 19 cm. Okey, lepas tu lebar. Lebar 15 cm tambah dengan 10 25 cm. Okey. Chris telah pun mendapat panjang dan lebarnya. Jadi berapakah luas bagi kulit buku teks itu? Okey, sekejap cikgu. Saya kena darab dulu. Boleh. Ambil masa, tak apa. Okey, 9 darab dulu 18. 2 tambah 1 3. Okey, jawapan dia ialah 475 cm persegi. 475 cm persegi. Bagaimana dengan murid di rumah? Dapatkan jawapan yang sama? Betul tak? Okey, jawapannya adalah tepat sekali. Yes! Tahniah. Okey, Chris, ini satu lagi bola untuk Chris. Yeay, terima kasih cikgu. Okey, good. Jadi yang ni luas untuk Luas buku bagi teks. Buku teks. Okey, baiklah. Seterusnya boleh tak kita cuba satu lagi? Boleh cikgu? Luas. Kata-kata motivasi tu. Ni. Cuba angkat. Bingkai gambar ni. Bingkai gambar Be tu. the game changer. Be the game changer. Kita Okey. tengok bagaimana Baiklah. Chris melakukannya. Okey, so saya akan ukur panjang dulu. 15 cm tambah dengan 9 cm. Jadi 24 cm cikgu. 4 cm. Okey, untuk lebarnya 15 cm tambah dengan 9 cm. Jadi 15 tambah 20. Okey. Kena catat dulu cikgu. Okey, baik. Tadi panjangnya 24 cm. Okey, 24 darab dengan panjang darab lebar. Jadi 24 darab dengan 24 sama dengan 500. 24 darab dengan 24 dapat 500. Sekejap cikgu. Kena kira sikit. Okey, boleh. Okay, 576 cm persegi. Okey. Okey, cuba Chris angkat jawapan. Okey, Yang ni. 576 cm persegi. Bagaimana yang di rumah? Saya yakin semuanya pun dapat jawapan yang sama juga, 576 cm persegi. Kerana itulah jawapan yang tepat sebenarnya. Tahniah Chris sekali lagi. Terima kasih, cikgu. Hebat Chris. Okay, nombor yang besar pun boleh lagi menjawab. Okey, satu lagi bola untuk Chris. Tahniah. Terima kasih. Makin banyak bola yang dia Wow, nampak ni. oleh Chris. Okey, Chris, boleh tak saya bagi satu lagi soalan? Boleh cikgu. Mungkin yang terakhir. Boleh. Okey. Jika Chris lihat spesimen wang kertas RM5 itu, Okey. cuba kirakan luasnya. Ini bukan wang benar kan cikgu? Ini Benar, spesimen saja. Spesimen saja, betul. Okey. Jom kita guna pembaris. Kita ukur panjangnya dulu. Okey, 15 tambah dengan 9. Okey. Kena catat dulu cikgu. Betul. 15 tambah dengan 9 Dapat 24. Good. Okey. Lepas tu lebarnya 12. Okey, jadi 24
darab dengan 12. 24 darab dengan 12 dapat 288 sentimeter. Cikgu betul tak cikgu? Okey, 24 darab dengan 12, 288 cm per segi. Okey. Ini salah lah cikgu. Jawapan tu sebenarnya tepat, tetapi unitnya tidak tepat. Jadi perlu ditambah dengan nilai itu. Sentimeter per segi. Okey. Jadi bagaimana yang di rumah? Saya yakin semuanya dapat jawapan yang sama juga. Okey, 288 cm per segi. Jadi luas duit spesimen tadi, spesimen RM5 tadi adalah 288 cm per segi. Tahniah Chris. Terima kasih cikgu. Cikgu bagi bola pink pula. Wow. Terima atau tidak? Terima ya. Terima kasih. Terima cikgu. Terima kasih. Cikgu, baiklah, boleh tak cikgu kongsikan rumusan tentang apakah yang telah kita belajar dalam segmen ini, cikgu? Okey, betul. Untuk segmen ini kita memfokuskan kepada bagaimana menerbitkan rumus bagi luas. Jadi saya yakin Chris dan rakan-rakan di rumah juga sudah tahu bagaimana untuk menerbitkan rumus bagi luas, iaitu dengan panjang didarabkan dengan lebar. Yes, panjang darab dengan lebar, kita akan dapat luas sesuatu permukaan. Okey, baiklah. Cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama Cikgu Saiful untuk mata pelajaran Matematik Pendidikan Khas, dan topik yang kita akan belajar hari ini ialah luas. Baiklah Cikgu Saiful, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita belajar, Cikgu? Okey. Terima kasih Chris. Diam tak diam kita berada di segmen terakhir ni. Okey, jadi kita akan tengok sama-sama. Sebelum kita merumuskan apa yang kita pelajari pada hari ini, cikgu nak tambah sedikit saja pembelajaran lagi untuk Chris. Okey, Chris, kita dah belajar tentang segi empat tepat dan segi empat sama. Segi empat tepat dan segi empat sama ini boleh membentuk satu kuboid jika dilihat. Okey, satu kuboid dalam rajah yang saya tunjukkan yang di sini, dan apabila dibuka bentangannya akan membentuk seperti ini. Bila Chris boleh nampak ni, okey. Jadi di sini kita juga boleh mencari luas bagi bentangan kuboid ini. Macam mana cikgu? Macam mana tu? Okey, kita akan dapatkan dengan nilai panjang dan lebarnya setiap bentangan ini. Jadi kemudian kita akan tambahkan berapakah jumlah luas keseluruhannya. Okey, contoh yang kedua adalah kita tengok. Okey, sama saja sebenarnya bentangan kubus, tetapi kubus ini pula berbentuk sisinya semua sama. Jadi bila dihamparkan begini ada 6 sisi. Okey, untuk mencari luas kubus, bagaimana untuk cari luas? Masih ingat lagi? Luas panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar. Jadi jika kita dapat nilai panjang dan lebarnya, tiada masalah untuk kita selesaikan masalah ini. Apa kata kalau Chris cuba dengan kubus yang saya sediakan di hadapan ni? Cikgu, tapi sebelum itu saya nak tanya, apakah perbezaan bentangan kubus dan juga bentangan cuboid, cikgu? Okey, perbezaan bentangan kubus dan bentangan kuboid. Di sini kita boleh nampak sebenarnya kuboid dan kubus ini terhasil daripada segi empat sama dan segi empat tepat. Segi empat sama, sisinya semua sama. Okey. Jadi kubus sisinya semua sama. Berbanding segi empat tepat atau yang boleh membentuk kuboid, sisinya berbeza-beza. Jadi untuk mengira kubus lebih mudah berbanding untuk mengira kuboid sebenarnya. Okey. Jadi apa kita kalau boleh cuba? Jom cikgu. Berani mencuba? Okey, jom kita cuba. Okey, Chris boleh tengok. Okey, kuboid yang berada di hadapan Chris, apabila dibuka bentangannya. Cikgu, yang ini kuboid ke kubus? Kuboid ke kubus? Okey, kita tengok. Sebenarnya ini adalah dululah. Kita boleh tahu ini adalah kubus. Sebab kubus. sisinya semua sama. Okey, jika kita tengok. Okey, cuba buka bentangan ni. Ada berapa petak bagi mendapatkan kubus ini? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petak, cikgu. Ada 6 petak. 6 petak ni pasti setiap sisinya sama. Cuba cari luas untuk satu petak. Okey. Jadi untuk mencari luas, kita kena cari panjang dan lebarnya. Betul. Okey.
Alright, untuk panjang 15 cm. Okey, catat dulu. 15 cm. 15 cm. Okey. And then untuk lebar 15 juga. 15 cm. Jadi tepat ini adalah bentangan kubus. Okey. Okey, 15 darab dengan 15. Berapakah luas bagi satu petak itu? Okey, 15 darab 15. Chris akan dapat 225 cm persegi. Okey, itu bagi satu petak. Okey. Bentangan kubus tadi ada berapa petak? Ada 6, cikgu. Ada 6. Jadi 225 perlu didarab dengan Dengan 6. 6. Kita cuba. Okey. Okey, buat sama-sama. 225 Darab dengan 6. darab dengan 6. Okey. Jawapannya adalah 1350 cm persegi. Okey. Ni jawapan saya, cikgu. 225 darab dengan 6. Apakah jawapannya sebentar tadi? 1350 cm persegi. Okey. Tahniah Chris. Cepat sekali jawapan tu. Okey. Begitulah cara untuk kita mendapatkan bentangan kubus. Kita tak perlu nak kira setiap satu petak. Kira satu petak dan kita darabkan dengan 6. Cikgu, kalau tak nak guna darab, kalau nak tambah pun boleh tak, cikgu? Sebenarnya benar. Okey, kita boleh menggunakan selain daripada darab, kita boleh menggunakan tambah berulang. Ini adalah konsep yang kita dah belajar daripada kita kecil dahulu. Okey. 225 tambah 225 tambah 225 sebanyak 6 kali. Oh, okey, faham, cikgu. Okey, 225. Tapi jawapannya tetap sama. Betul. Ini kita panggil penambahan berulang. Okey, jadi ada ganjaran tak, cikgu? Tentu, pasti ada. Okey. Tahniah Chris untuk soalan yang seterusnya tadi. Okey. Dah banyak bola Chris, lagi banyak daripada bola cikgu ni. Bermaksud Chris dah boleh mencatat satu pencapaian tinggi sebenarnya ni. Okey, kita tengok apa seterusnya Chris. Okey. Okey, secara rumusannya, apa yang kita belajar pada hari ini? Yang pertama, dengan menggunakan kertas grid. Okey, Chris dah kenal apa itu kertas grid, bagaimana hendak mengira luas menggunakan kertas grid. Seterusnya, kita juga belajar bagaimana hendak mendapatkan rumus atau menerbitkan rumus bagi luas. Luas segi empat tepat dan segi empat sama adalah dengan mendarabkan Panjang darab dengan lebar. betul, panjang darab dengan lebar. Kita akan dapat luas. Okey. Rumus bagi mengira segi empat tepat dan segi empat sama adalah dengan mendarabkan panjang dan lebar. Dan seterusnya, luas boleh dikira dengan menggunakan kertas grid. Okey, itu tadi yang kita pelajari, Chris. Cikgu, tapi ada tak cara lain kita nak cari luas selain daripada gunakan kertas grid? Okey, selain daripada menggunakan kertas grid, kita menggunakan menerbitkan rumus kan. Selain daripada itu, sebenarnya yang paling mudah di sekolah, murid-murid biasanya dia akan ada buku matematik, petak-petak kecil tu. Ya. Okey, tanpa menggunakan kertas grid pun kita boleh menggunakan buku matematik petak kecil. Biasanya begitulah kepada murid semua untuk memudahkan lagi pengiraan. Cikgu, kenapa cikgu saya nak tanya, kenapa ada sentimeter persegi tapi saya juga ada nampak sentimeter padu, ada 3. Apa bezanya, cikgu? Itu maksudnya Chris sudah pun ke hadapan. Kita akan belajar. Sentimeter 3 atau sentimeter padu adalah untuk kita mengira isi padu. Contohnya isi padu air di dalam kotak. Okay? Isi padu kubus pun boleh kan, cikgu? Betul. Isi padu kubus bagaimana kita nak kiranya? Panjang, darab lebar, darab tinggi. Sebab tu ada 3 kali, 3 unit. Panjang, lebar dan tinggi. Untuk mengira luas pula, panjang dan lebar. Okey, sebab tu sentimeter persegi. Betul, sentimeter persegi sebab 2 unit saja, panjang dan lebar. Sentimeter padu sebab ada 3 unit, panjang, lebar dan tinggi. Dan tinggi, cikgu. Okey, faham cikgu. Tapi apa akan jadi kalau murid lupa tulis unit yang betul, cikgu? Okey, betul. Di dalam soalan peperiksaan biasanya jika unit salah, maka jawapan akan jadi salah. Alamak. Jadi amat penting untuk kita pastikan unit yang dikira itu adalah tepat. Jadi untuk luas, unit yang murid-murid perlu ingat ialah sentimeter, sentimeter, persegi. Persegi, betul. Bagi luas. Bagi isi padu? Isi padu sentimeter padu 3. Padu, betul, 3. Pandai. Okey. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan cuba belajar pula apa itu isi padu. Baiklah, cikgu. Boleh tak cikgu kongsikan bagaimanakah prestasi Chris dan juga murid-murid di rumah untuk kelas hari ini, cikgu? Okey, saya yakin Chris dan murid-murid di rumah juga semua telah pun mencuba soalan-soalan yang cikgu berikan pada hari ini, dan apa yang cikgu lihat, Chris sangat hebat pada hari ini. Okey.
pencapaian Chris sangat-sangat cemerlang. Chris, nampak setiap ni. jawapan yang diberi semuanya dapat jawapan yang tepat. Jadi tahniah pada Chris. Terima Okey? kasih cikgu. Dan bagaimana murid-murid di rumah? Okey, saya tunjuk dulu. Cikgu, hari ini saya dapat 1, 2, berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bola cikgu. 9 bola daripada 9 soalan yang cikgu bagi. Ya, semua 9 maka out of 9. penuh. Perfect. Aha. Okey, baiklah cikgu. Bagaimanakah murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan-bahan tambahan untuk topik hari ini iaitu luas? Okey, baiklah kepada murid di rumah, untuk menambahkan lagi pengukuhan minda anda semua, boleh buka portal Sumberku. Okey, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Saiful atas kelas yang sungguh seronok dan sungguh interaktif pada hari ini. Dan kita akan jumpa lagi hanya di Didik TV KPM. Bye semua.